Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar Sains Tingkatan 5. So hari ini kita nak berengok bab 2 nutrisi dan teknologi makanan. Sebab minggu depan cikgu 2 hari cikgu pergi meeting dan kemudian cikgu kena buat tengok kamu punya peka dulu sebelum kita pergi kepada kita punya bab yang seterusnya. Okay, so bab 2 ni adalah nutrisi dan teknologi makanan. So apa yang kita akan belajar dalam bab ini? So kita lihatlah ya. Okay, dalam bab ini sebenarnya tentang makanan lah. Banyak yang tentang gizi seimbang, okay, keperluan nutrien oleh tumbuhan, kita nitrogen, teknologi pengeluaran makanan, teknologi pemprosesan makanan dan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. So kalau kamu lihat yang pertama, makan pagi ni seimbang ke tak? Cuba Kaihan. Kaihan bagi tahu saya, apa Kaihan makan pagi tadi? Mi. Mi. Okay, mi apa komposisi kat dalam mi tu? Ada mi, ada ayam. Ada ayam. Ada sayur. Ada. Ada sayur. So lagi you letak ayam mi. Mi itu daripada apa? Karbohidrat ke protein? Tahu tak? Protein. Karbohidrat. Kalau ayam? Ayam? Ayam. Ayam protein. Okay. So, kita apa-apa pun bila tiap kali makan kena ikut kepada gizi yang seimbang. So, apa yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? So, gizi seimbang adalah pemakanan, pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. So, maksudnya contoh macam nasi lemak ni. Dia ada protein, dia ada karbohidrat, tapi adakah ikut kepada suku-suku separuh? Bukan. Makanan sihat. So, sebelum itu kita lihat dulu. Malnutrisi. Apa itu malnutrisi? Malnutrisi itu maksudnya kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan. Maksudnya sama ada kamu terlebih ataupun terkurang kelas makanan yang menyebabkan malnutrisi. So, beberapa contoh masalah kesihatan akibat malnutrisi, contoh dalam gambar di bawah. Yang pertama, goiter. Ini masalah kalau kelebihan iodin. Marasmus, kekurangan protein. Scurvy. Scurvy tak silap saya vitamin C. Kwashiorkor dan riket. Nanti kita akan tengok, So, sebelum kita tengok kepada contoh-contoh masalah kesihatan dalam malnutrisi, ingat, malnutrisi tu maksudnya sama ada dia kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan. Yang ini adalah konsep pinggan sihat yang dianjurkan oleh KKM yang mana kamu kena makan ikut kepada suku-suku separuh. Adila, pagi tadi makan ikut suku-suku separuh tak? Pinggan sihat. Tak. Pagi tadi makan apa? Kuih. Kuih je. Kalau tengah hari awak makan nasi tu, awak lebihkan nasi ke, lebihkan protein ke, lebihkan sayur? Sayur ada, nasi ada, ikan pun ada. So, mana yang banyak yang kamu ambil? Mana yang kamu banyak ambil? Nasi. Sepatutnya ya Adila, Kaihan, yang paling banyak mestilah yang separuh daripada pinggan ialah buah dan sayur. Buah dengan sayur adalah separuh daripada pinggan. Kemudian sukunya adalah nasi yang mana sumbernya adalah daripada karbohidrat. Dan suku lagi adalah protein. Protein tu asal daripada ayam, ikan. So itu adalah protein. So aplikasi konsep pinggan sihat dalam kehidupan harian kita. So kamu lihat kat sini. Ini adalah contoh suku-suku separuh, iaitu dia ambil suku nasi iaitu karbohidrat, suku protein iaitu ayam. Separuh adalah sayur dan buah-buahan. Ini adalah konsep pinggan sihat. Yang mana kamu perlu makan 3 hidangan utama yang sihat sehari. Yang mana makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu.
Kemudian kamu kena lebihkan pemakanan makanan yang berbijirin dan kurangkan ya makanan yang bergoreng, bersantan. Contoh, Adila nanti tengah hari cuba kamu lihat. Sayur kamu nanti sama ada dia ada pakai santan, masak lemak ataupun bergoreng, sayur tumis. Okey, kalau boleh kurangkan. Tumis. Kemudian tumis. Tumis. Dan selalu kamu tengok tumis, santan. Itulah yang sedapnya ya kan Adila kan? Mana sedap rebus. Pernah tak makan sayur rebus? Sayur masak bening. Pernah makan tak? Saya rebus. Rebus. Alah, dia rebus dengan air je. Itu makanan tu bagus sebenarnya sebab dia tak ada minyak. Okey, dia tak ada santan, dia tak ada lemak. Okey. So makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Okey. So nilai kalori. Nilai kalori bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut. Okey, 1 gram makanan tersebut. So, unit nilai kalori, untuk 1 kalori makanan tersebut, adalah bersamaan dengan 4.2 joule. Itu maksudnya apa? Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan. Yang lazimnya kita akan sukat guna unit kalori ke, kilokalori ke, joule. Maksudnya kalori ni, joule ni adalah tenaga. Tenaga. So ini adalah unit SI bagi kalori. Unit SI bagi kalori. So pengukuran nilai kalori dalam makanan. Pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radas khas yang dikenali sebagai kalorimeter. So kalorimeter ni, kalorimeter bom ni kita guna untuk sukat. 1 keping daging burger, berapa dia punya nilai kalori? Okey. So nilai kalori ni pula dia akan bahagikan ya ikut kepada karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa. Okey. Kemudian makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Contohnya kan, gula. Contoh, cuba kamu perhatikan yang ni. Kita ada gula, daging, minyak sawit dan beras. Kalau gula, makanan yang bergula sebenarnya kamu makan karbohidrat. Gula itu ialah karbohidrat. Manakala yang portion yang warna biru ni adalah untuk air. Air dalam daging ada banyak air dan 13% adalah lemak, 18% adalah protein. Manakala minyak sawit 100% ialah lemak. Kemudian untuk beras kita ada 76% ia adalah karbohidrat, 14%-nya adalah air, 8%-nya ialah protein dan 2%-nya adalah lemak. So maksudnya dalam beras pun ada lemak. So kemudian kamu boleh lihat ya nilai kalori dalam contohnya lah kan karbohidrat dalam nasi ada berapa nilai kalori. Daripada yang ni nilai-nilai kalori ni kamu boleh kawal lah. Contoh pagi ni cikgu nak sikit sahaja nilai kalori cikgu. So cikgu akan ambil nasi putih dah 10.6 nilai kalori dia. Kemudian cikgu ambil daging ayam 8.27. Kalau cikgu ambil daging lembu dia lagi naik 13.11. 13.11 nilai kalori dia. Banyak. So cikgu ambil daging ayam. So ini adalah nilai contoh lah ya. Contoh nilai kalori. Tak perlu hafal sebab benda ni tak akan keluar pun. Kalau kamu hafal, dia tak akan tanya pun. Yang dia akan tanya, berapa jumlah kalori yang dimakan oleh Adila hari ni? Hari ni Adila makan nasi putih dan daging ayam. So macam mana Adila nak buat? Kalau nilai kalori kamu hanya makan nasi putih dan daging ayam. Macam mana? So kamu hanya tambahkan saja 15.04 tambahkan dengan 8.27. So itu adalah nilai kalori kamu untuk hari ini. So kita ada eksperimen menggunakan kalorimeter. Kalau kita ada alat ni kita boleh buat. Kalau tak ada alat ni kita tak boleh nak buat. Alat dia senang je. Yang ada
Okay, yang pertama tabung didih, kemudian dia kata dalam tabung didih ni kita letakkan air suling, kemudian letakkan sampel makanan, okay, letakkan dekat jarum. Okay, kemudian kamu kena kira okay, berapa dia punya jisim. Okay, contoh yang pertama kamu nak tengok kacang tanah. Okay, so jisim sampel dia contohnya adalah 1 gram. Okay, mula-mula kamu sukat dulu berapa jisimnya. Jisim air dia adalah 10. So berapa suhu awal kamu panaskan dia, berapa sukat. Berapa suhu akhir untuk makanan tersebut, sukat. Kemudian barulah kamu lihat berapa perubahan suhunya. Ini nak kira nilai kalori. So dah dapat yang itu, berapa suhu dia nanti, kamu masukkan dalam rumus ni, iaitu 4.2 kali jisim air. Jisim air berapa? Kali perubahan suhu. Yang ini perubahan suhu bahagikan dengan jisim sampel. Ini jisim sampel makanan kalikan dengan 1000. So nanti kamu akan dapat berapa nilai kalori bagi setiap makanan. Okey ke Lokai Han? Okey. Ya, kalau Kak Hai ini just untuk pengetahuan sahaja. Okey. So, kalau kamu lihat dekat sini. Okey. So, kalaulah okey, apakah kesan pengambilan jumlah kalori kalau tak menepati keperluan individu tersebut? So kemungkinan kalau dia kurang kalori dia akan kurang berat badan. Kalau dia terlebih kalori dia akan obes. So di mana selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut. So kalaulah contoh badan kamu kecil, so kamu perlu makan kurus kering. So kamu perlu makan banyak sikit lah lemaknya, karbohidratnya. Tapi kalau badan kamu dah obes, dah besar, so kamu kena kurang berat badan, maksudnya kurangkan mengambil karbohidrat. Seperti malnutrisi, obesiti, anoreksia, arteriosklerosis, diabetes, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit serangan jantung dan penyakit jantung. So, kemudian, kalau kamu lihat daripada buku teks ni, cuba tengok buku teks. Inilah contoh-contoh masalah kesihatan. Yang pertama, cikgu nak terang tentang obesiti. So, kalau obesiti ni maksudnya kamu mengambil makanan yang tinggi kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. So, obesiti tu nilai kalori yang paling banyak. Burger lah, apa lagi kamu makan sate lah, McD lah, KFC lah, semua nilai kalori yang tinggi. So, punca obesiti adalah mengambil makanan yang kalori yang tinggi secara berlebihan. So, apa kesannya? So, kesannya adalah kamu akan sakit diabetes, arteriosklerosis ataupun tekanan darah tinggi. Kemudian anoreksia nervosa, iaitu ini pernah tak kamu lihat orang tu dia makan tapi dia muntahkan balik. Itu adalah penyakit anoreksia nervosa yang mana keengganan seorang individu untuk makan. Terlalu risau akan kenaikan badan. Saya kata, saya ni gemuk sangat lah. Dia macam masalah psikologi lah. So dia dia cuba makan tapi dia akan keluarkan balik. So yang ini akan menyebabkan masalah malnutrisi lah. So tak ada nutrien yang akan masuk dekat badan dia dan kemungkinan dia akan membawa maut kepada dia. Kemudian penyakit arteriosklerosis iaitu pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Ini di mana kita punya salur darah, salur dekat arteri ni nak ke jantung lah, dinding arteri yang mana ada pemendapan kolesterol. So saluran darah tidak dapat mengalir dengan baik. So apa yang akan menyebabkannya? So kesannya adalah yang pertama, lumen arteri akan menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi dan akan meningkatkan penyakit jantung. Sebab itu orang yang sakit jantung dia efek kepada jantung, stroke pun daripada jantung. Sebab apa? Sebab aliran darah tu tak lancar. Dia kena block. Bila dia kena block, itulah yang akan terjadinya penyakit jantung dan stroke. Kemudian diabetes. Diabetes ni kita tahulah, dia mengambil kandungan gula yang tinggi untuk jangka masa yang panjang. Yang ini akan menjejaskan ke penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Luka akan lambat sembuh.
Okay, kemudian tekanan darah tinggi. So, tekanan darah tinggi mengambil makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Yang ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Dia sama macam arteriosclerosis. Okay, dia sebabnya tekanan darah tinggi ni, okay, bila kamu makan makanan garam, masin, dia berasa masin. Dia suka benda tu berasa masin. Kalau boleh, kandungan garam tu jangan terlalu banyak. Dia hanya sedikit sahaja. Okay? Dia akan meningkatkan risiko sakit jantung. Sebenarnya kan, corak makanan kamu yang mencerminkan kamu punya kesihatan. Kalaulah orang tu dia suka makanan fast food, dia suka makan dekat mamak pukul 12 malam, 10 malam, 12 tengah malam dia makan lagi dekat mamak. Itulah yang berbahaya. Sebab apa? Kalau boleh, kamu kena makan 4 jam sebelum kamu tidur. Sama juga, kamu tak boleh makan buah-buahan sebelum tidur. Kenapa? Sebab buah-buahan tu mengandungi kandungan gula tinggi. So, gula tinggi, dia kena cerna lama sikit. So, paling kurang 4 jam sebelum tidur dah kena stop. Contoh Adila, kau tidur pukul berapa? Pukul 10. Tapi kau makan pukul 9 tu kau masih lagi makan nasi. Tu salah lah. Itu tak boleh lah. So, yang pertama, kalaulah kamu makan makanan yang fast food, kena makanan yang segera lah. Makanan rapuk, coklat, keropok, krepek. So, yang pertama, benda-benda tersebut, kek, dia adalah mengandungi gula yang berlebihan yang boleh menyebabkan obesiti, kerosakan gigi dan peningkatan risiko awal menghidap diabetes. Kemudian, pewarna dan pemanis tiruan. Dia dapat menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus dan kerosakan hati dan ginjal. Kemudian, kalau ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi. Contoh keropok. Keropok tak ada khasiat, tak ada gizi yang seimbang. So, dia tak ada kandungan yang berkhasiat yang boleh menyebabkan malnutrisi. Kafein, suka minum kopi, Starbucks. Itu boleh menyebabkan kamu susah nak tidur, kamu akan rasa nervous, kerisauan, kamu akan rasa addicted, iaitu ketagihan. So, kalau lagi satu, kalau makan McD, dia ada dia punya fun fresh kan. So, fresh tersebut mempunyai garam yang berlebihan yang mana yang akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Kalau kamu rasa pun dia macam tak berapa nak mana ada banyak garamnya? Sebenarnya banyak. Kamu tak nampak je tekanan garam tu kandungan yang berapa banyak. Kemudian penyakit jantung dan kerosakan ginjal. So itu sahaja untuk kelas kita hari ni. So sebelum kita tamat, sila buat buku kerja ya. Lokaihan muka surat berapa Lokaihan? Cuba tengok Lokaihan buku kerja muka surat berapa untuk bab 2.1 ni? Nanti saya cek. Cuba cek lepas tu 56 sehingga tak ada. 56 je. Itu je. Itu saja. Okey, thank you Koihan. So buat buku surat 56 je? 56. 56 untuk bab 2 ya? Ya, bab 2. Okey. 56 bab 2. Itu 56. Bukan yang buku teks, buku kerja Lekaihan. Cuba tengok buku kerja. Buku kerja. Buku kerja. Saya tengok tu buku teks. Cuba tengok buku kerja dah beli kan? Berapa buku kerja Kaihan? Tengok Kaihan. Sabar. Tengok buku kerja, buku surat berapa? Kaihan boleh? Boleh. So itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita jumpa lagi akan datang. Sila siapkan buku kerja untuk 2.1. Bye. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bye-bye. Salam sejahtera Kaihan. Bye. Thank you, teacher. Thank you.